Kita teruskan dengan perkembangan gempa bumi di Kathmandu, Nepal. Perdana Menteri Nepal, Sushil Koirala melahirkan kebimbangan apabila memaklumkan keadaan di Nepal semakin meruncing dan mengeluarkan amaran angka korban gempa di negara itu boleh mencapai 10,000 orang. Angka korban yang disahkan sejauh ini sudah pun melepasi 5,000 nyawa dan jumlah itu dijangka meningkat dengan lebih banyak mayat dibawa keluar dari bangunan-bangunan yang runtuh. Menurut pemerintah Nepal itu, pihaknya sudah melakukan yang terbaik untuk menangani kesan bencana alam berkenaan, namun penganalisis antarabangsa menyebut usaha memulihkan prasarana sekitar lokasi tragedi akan mengambil masa panjang. Namun parti pembangkang kekal menuduh pihak pemerintah lembap menghulurkan bantuan kemanusiaan kepada penduduk yang terjejas. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyatakan 8 juta orang kini terjejas sementara lebih 1.4 juta orang memerlukan bekalan makanan, bekalan air minum dan tempat berteduh. Bantuan antarabangsa baru mula tiba di Nepal hari ini iaitu 3 hari selepas negara itu digegarkan gempa kuat 7.9 pada skala Richter. Bagaimanapun, pengagihan bekalan bantuan seperti makanan, ubat-ubatan dan kemah kepada mereka yang memerlukan masih lagi agak perlahan untuk disampaikan kepada para penerima. India antara yang pertama sampai ke tapak bencana. Pasukan penyelamat di ibu kota Nepal, Kathmandu, berjaya menyelamatkan 11 lagi mangsa yang masih hidup dari bawah runtuhan bangunan. Sejak 72 jam, 70 mayat berjaya dibawa keluar. Angka rasmi dari pemerintah Nepal menyatakan lebih 4,300 orang sudah disahkan terkorban. Sementara itu, di Afghanistan sekurang-kurangnya 52 orang, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak, hilang berikutan kejadian tanah runtuh yang melanda sebuah kampung di bahagian timur laut di pergunungan terpencil. Timbalan Gubernur Wilayah Badakhshan Gul Muhammad Bedar berkata sekurang-kurangnya 25 wanita dan 22 kanak-kanak antara mangsa yang hilang dalam kejadian tanah runtuh terbaru di kawasan perkampungan Jariobala, Badakhshan. Untuk rekod, banjir dan tanah runtuh sering berlaku semasa musim bunga, diiringi hujan lebat berterusan di bahagian utara Afghanistan membawa banjir lumpur. Kejadian tanah runtuh pada Mei tahun lalu menyebabkan ratusan keluarga kehilangan tempat tinggal di daerah Argu, wilayah Badakhshan yang bersempadan dengan Tajikistan, China dan Pakistan. Bencana di wilayah Badakhshan hampir setahun lalu pernah meragut sekurang-kurangnya 300 nyawa. Beralih ke negara jiran Indonesia, pihak berkuasa Indonesia hari ini meneruskan hukuman mati terhadap 7 pesalah dadah, termasuk 2 rakyat Australia ketika bantahan antarabangsa terus mendesak Presiden Indonesia Joko Widodo mengubah fikiran. 7 yang dihukum mati itu termasuk seorang pesalah lelaki tempatan yang menjalani hukuman selepas tengah malam di sebuah penjara yang berciri keselamatan tinggi. Bagaimanapun, hukuman terhadap seorang lagi pesalah warga Filipina, Mary Jane Velasco, ditangguhkan selepas seseorang disyaki merekrutnya menjadi keldai dadah. Pertikaian hukuman ke atas kes dadah berkenaan mencetuskan mendapat kekeruhan hubungan diplomatik antara kerajaan Australia dan Indonesia. Seorang lagi warga asing yang dihukum mati hari ini di penjara Pulau Nusa Kambangan, Tengah Bali ialah seorang warga Brazil dan 4 dari Afrika. Hukuman terhadap Mary Jane 30 tahun ditangguhkan atas arahan Presiden Indonesia Joko Widodo setelah kerajaan Filipina memberikan maklumat bahawa sepasang kekasih yang mengaku menjerat dan menganiayai Mary Jane telah menyerah diri kepada polis di Filipina semalam. Sementara itu, di Sydney, Perdana Menteri Australia Tony Abbott berkata beliau telah mengarahkan dutanya ke Indonesia pulang ke tanah air sebagai tanda bantahan terhadap pelaksanaan hukuman mati ke atas 2 rakyatnya yang disabitkan bersalah menyeludup dadah. Laporan media tempatan Indonesia menyebut 2 warga Australia, Miuran Sukumaran dan Andrew Chan, dikenakan hukuman tembak bersama-sama dengan 6 yang lain daripada beberapa negara pada awal pagi tadi. Menteri Luar Australia Julie Bishop berkata duta Australia ke Indonesia, Paul Gibson, akan kembali ke Australia menjelang akhir minggu ini. Mahkamah Indonesia sebelum ini menolak rayuan terhadap 2 pesalah dadah Australia itu yang dijatuhkan hukuman mati.
Mahkamah Rayuan di Guangzhou, Taiwan memutuskan Kapten Ferry Sewell yang karam bersalah atas kematian 304 penumpang feri dan menambah hukuman penjara ke atasnya kepada penjara seumur hidup. Kapten Lee Jun Seok sebelum ini dijatuhi hukuman penjara 36 tahun pada November lalu atas kecuaiannya, namun mahkamah mendapati Lee bersalah atas tuduhan membunuh. Sementara itu, hukuman penjara ke atas 14 lagi anak kapal feri dikurangkan kepada antara 8 bulan hingga 12 tahun. Ini jauh lebih rendah daripada hukuman antara 5 dan 30 tahun penjara yang diputuskan Mahkamah Rendah November lalu. Kedua-dua pihak pendakwa dan kaki tangan feri diberikan tempoh seminggu untuk mengemukakan rayuan ke atas hukuman-hukuman baru berkenaan. Dalam paparan video menunjukkan kaki tangan feri mengarahkan penumpang kekal di dalam bilik masing-masing ketika feri mula condong, mendorong orang ramai menuntut hukuman berat ke atas mereka. Pihak pendakwa sebelum ini meminta hukuman mati ke atas Kapten Feri terbabit ketika kejadian 172 daripada 476 penumpang Ferry Sewell berjaya diselamatkan. Daripada 304 mangsa yang terkorban atau masih hilang, 250 merupakan pelajar sekolah. Semoga paparan kami memberi informasi kepada anda untuk menjadi warga yang berinspirasi dan penuh motivasi. Ikuti kami pada hari esok di waktu yang sama. Saya Syafiq Zulkifli. Dan saya Diati Zaidia. Assalamualaikum dan sejahtera Malaysia.